Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya bangun untuk menyatakan pada prinsipnya sokongan terhadap usaha Kementerian Keuangan untuk mengalihkan dan memindahkan peruntukan berdasarkan perubahan jabatan dan kementerian yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Walaupun bagaimanapun ada beberapa pertimbangan serius yang harus kita berikan. Kita semua akui negara hadapi kemelut ekonomi, dan walaupun ada beberapa pengakuan seperti dibuat oleh Yang Berhormat Fazil Sallah bahawa keadaan lebih baik setelah paket rancangan diumumkan, kenyataan itu tidak begitu. Dan ini diakui oleh Menteri Kewangan, Yang Berhormat Menteri Kewangan, bahawa pengucupan lebih parah daripada sebelum pengumuman paket rancangan, baik yang pertama atau yang kedua. Bukan semuanya berpunca dari faktor domestik, tetapi kenyataannya dengan pengaruh permintaan yang sangat berkurangan, ia amat dan terus membimbangkan. Ada beberapa perkara yang harus diberikan perhatian oleh Kementerian Keuangan dalam keadaan kita menghadapi kemelut sekarang. Pertama, peruntukan yang diberi kepada negeri-negeri ini jelas menunjukkan sikap dendam kesumat masih berterusan. Walaupun Perdana Menteri menyebut satu Malaysia, dan rakan-rakan daripada ahli Yang Berhormat Barisan Nasional minta kita supaya memberi sambutan yang positif, saya nak beritahu bahawa slogan ini slogan murahan yang tidak dituruti dengan amal. Saya bagi contoh, pengikut peruntukan per kapita, mengikut negeri-negeri yang terbawah peruntukan paling rendah ialah Pulau Pinang, kedua rendahnya Kedah, ketiga rendahnya Kelantan, keempat Selangor, kelima Perak. Negeri-negeri Pakatan Rakyat duduk di tahap paling rendah dari segi peruntukan kerajaan persekutuan. Apa alasan boleh diberikan, terutama bagi negeri yang miskin seperti Kelantan dan Kedah, di paras yang begitu rendah peruntukan, walaupun diwar-warkan itu satu Malaysia. Perak, kerana pada semasa mereka merangka, mereka fikir mereka masih belum berjaya menawan, maka Perak dari segi peruntukan per kapita 230, Selangor 221, Kelantan 179, Kedah 172, dan Pulau Pinang 119. Mengapa harus dihukum rakyat begitu rupa? Saya tidak menafikan keperluan kita menambah peruntukan negeri-negeri, terutama negeri-negeri yang miskin, Terengganu, beberapa kawasan Pahang, Sabah, Sarawak. Tetapi dasar yang jelas, tidak telus, dan menunjukkan dasar yang diskriminatif. Gunalah KPI apa pun yang akan diumumkan, yang telah diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. KPI apa kalau kerangka dasar itu sendiri tidak menunjukkan kita mengambil sikap yang telus dan adil? Jadi dalam ketika kita bicarakan soal pemindahan, penguntukan semula peruntukan perbelanjaan, kita harus mengambil kira berapa salah laku tindakan diskriminatif yang dilakukan terus menerus. Kalau kita bandingkan dengan keadaan sebelumnya, ini tidak pernah berlaku begini. Corak perubahan peruntukan ini hanya berlaku setelah rakyat memilih Pakatan Rakyat di negeri-negeri berkenaan. Saya harap Kementerian Keuangan dapat meneliti dan memperbaiki, kerana zalim kita untuk menghukum rakyat semata-mata kerana mengambil keputusan dan kebijaksanaan memilih parti atau calon yang mereka dukung. Semua yang memilih Pakatan Rakyat atau UMNO Barisan Nasional dikenakan dengan sistem percukaian yang sama. Maka peruntukan itu harus lebih telus dan adil. Perkara kedua yang saya sebut di sini ialah tentang keperluan kita untuk melihat semula
pakej rangsangan dan kaitannya dengan peruntukan perbelanjaan tahunan. Kalau kita lihat jumlah pakej rancangan itu sudah mencecah 67 bilion ringgit. Sudah sampai ketikanya di mana Menteri Kewangan memberikan sedikit perhatian menilai semula peruntukan yang diumumkan dalam langkah diambil. Kerana isu ini bukan isu yang menyentuh kepentingan parti berkuasa semata-mata, tetapi masa depan negara kita. Berbeza dengan negara lain, termasuk negara China yang memberikan peruntukan yang besar dalam pakej rangsangan ini. Jumlah yang disebut oleh menteri itu sebenarnya cukup mengelirukan dan tidak tepat. Saya ingin merujuk beberapa kajian selain di KPRU juga dari LIER. Untuk penjelasan sikit boleh? Terima kasih Tuan Yang Pertua dan Saudara Muhammad Tempau. Saya ingin menarik perhatian Muhammad Tempau di mana peruntukan daripada kerajaan pusat yang diberi kepada kerajaan pakatan rakyat khususnya di Perak telah digunakan untuk kepentingan politik ATI, iaitu mereka-mereka pelaksana yang menjadi pelaksana kepada projek-projek ini memberitahu kepada penerima bantuan, penerima projek dan juga masyarakat sekeliling bahawa ini adalah peruntukan projek daripada kerajaan pakatan rakyat. Ini saya nak bagi tahu, dan ini menyulitkan kalau sekiranya menjadi amalan kepada kerajaan-kerajaan pakatan rakyat. Kalau betul mau ikhlas, apabila menerima peruntukan projek daripada kerajaan pusat, beritahulah kepada penerima dan masyarakat bahawa ini peruntukan kerajaan pusat. Ini makluman saya nak buat tarik perhatian kepada Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri, sudah Tan Sri Pertua. Saya tidak bicara hari ini untuk membedakan Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Saya sebut di sini peruntukan yang diberikan itu peruntukan kerajaan persekutuan umumkanlah, peruntukan bawah Kementerian Pendidikan umumkanlah, tidak ada kena mengena dengan kerajaan negeri. Tetapi jangan hukum rakyat, terutama yang negeri yang miskin. Pulau Pinang negeri yang memacu pertumbuhan, yang membanggakan, benar, bekas Ketua Menteri pun ada. Tetapi tidak semua rakyat Pulau Pinang itu di tahap dan paras kehidupan yang baik. Tetapi bila ambil keputusan mendera, penderaan itu melibatkan masyarakat luar bandar dan majoritinya Melayu. Tengok peruntukan Pulau Pinang 1.3% daripada jumlah peruntukan. Dan sedih bila kita lihat Kedah dan Kelantan, negeri yang relatif miskin. Kalau Pasir Salak bangkitkan bahawa peruntukan ini disebut akan disalahguna oleh Pakatan Rakyat, ini tak nak menasabah. Saya pernah duduk di kursi itu, peruntukan Kementerian Keuangan atau kerajaan mesti ikut peraturan-peraturannya. Terpampang di mana-mana satu lagi projek Barisan Nasional. Semua orang tahu. Tadi ini bukan isu yang saya nak bahaskan pada hari ini. Isu yang dibahaskan ialah mengapa didera rakyat miskin semata-mata kerana mereka memilih menyokong Pakatan Rakyat.